Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Wa rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-8. Kalau sebelum ini kita telah pun membaca sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahkan dikeluarkan juga oleh imam-imam yang lain, dan hadis berstatus hasan lagi sahih kata Imam At-Tirmidzi, di mana kata Nabi SAW, perempuan itu dikahwin kerana 4 perkara, dan disebutkan yang pertama sekali ala diniha, di atas agamanya, wa maliha, dan hartanya, wa jamaliha, dan kecantikannya, dan dalam riwayat yang lain ada menyebutkan wali hasabiha, dan kerana keturunannya. Di sini disebutkan fa'alaika bidzatid din taribat yadak. Hadis yang begitu masyhur dalam dunia Islam, di mana 4 cara pilihan, 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi dengan mengutamakan agama. Kita telah sampai pada perbincangan pada masalah yang ke-44. Dia kata perempuan yang beragama dan mengenalnya. Macam mana kita nak pilih yang kata perempuan beragama? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata adalah perempuan beragama itu ialah yang berasuh dengan ajaran Islam, ya, yang diasuhkan dengan ajaran Islam, tahu ia akan Allah, dan tahu ia akan kekuasaan Allah, dengan akalnya yang dipelajarinya. Ada agama tak ada lah sampai boleh menyebabkan jadi syirik, murtad, kenal Allah, kenal Rasul, tahu agama lebih-lebih kurang, walaupun bukan ustazah ke ustaz ke, tidak. Yang penting dia reti agama, dia tak ada syirik, dia duk buat amal ibadat fardu dia buat, dan tahu ia akan penghulunya Nabi Muhammad, dan percaya akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia percaya apa yang Quran sebut. Sebab ada juga kadang-kadang jenis, tuan-tuan tak tengok 1-2 hari ni kita diviralkan dengan seorang India, ya, yang berkahwin kononnya nak ajak murtad orang Islam lah apa semua. Perempuan Indon kot dia kahwin tu, Wallahualam lah pada sebut. Wallah, saya pun tak ikuti dengan lebih detail, kena tangkap lah. Alah, tak payah pergi jauh-jauh tuan-tuan, kot dekat-dekat ni belakang masjid ni, naik bukit turun bukit dah ada satu tempat, tak payah bang. Tapi yang balik-balik bukit ni lah, ni bukit ni, bukit tepi masjid ni lah saya duk tunjuk ni, orang luar akan tahu. Bukit ni tuan-tuan, naik turun ada satu kawasan, tak payah sebut nama. Budak lelaki mengaji sekolah Al-Mashhur satu ketika dulu. 2 lelaki bini murtad lah ni, ada di Australia. Lama yang cerita. Awak dengan anak-anak semua lari biduk. Allahu Akbar. Mereka pun kata macam tu, macam ni, apa, tapi mereka tak cabar lah. Sengak-sengak mereka pergi, apa lebih kurang, mereka tak ada lah sampai yalah, kalau mungkin sebelum-sebelum ni, tapi tak ada lah video sampai mencabar pihak kerajaan dan sebagainya. Tapi inilah nak buat macam mana. Nak kata dia tak mengaji, dia mengaji, tapi yang ni pula, kalau Allah nak sesat, jangan kata pergi mengaji sekolah agama, tidak. Bukan masalah sekolah agama tu, masalah iblis pun, ketua malaikat pun boleh sesat. Yang kata iblis ni dulu nama dia Azazil, ketua malaikat. Ilmu jangan kata banyak pada Najib ke. Najib mengaji, dia mengaji kemah dia tunggu. Iblis pun boleh sesat.
Takkan kita mengaji sikit-sikit lagu ni cerai apa boleh tak boleh sesat, betul tak? Benda ni kerja Allah. Tetapi kalau kita duk berdoa, kita duk minta, kita duk usaha untuk menyelamatkan akidah kita, alhamdulillah. Sebab tu disuruh kita cari pasangan kita adalah di kalangan orang-orang yang walaupun tak sekuat mana agama, tapi adalah kenal Allah Rasul, apa-apa jadi ke apa lagu ni kita bahas, agama tak bagi, dia macam tersentak balik tau. Dia ada satu peringatan dalam diri dia. Current magnet tu, Allah aku silap. Dia mungkin, saya faham rumah tangga ni kitab dia cerita bab munakahat ni. Nama kata rumah tangga akan berlakulah asam garam dia. Sagi bergaduh, sagi bertengkar, sagi pukul, sagi kapal pinggan terbang, piring terbang ke apa semua. Kan? Tadi pun ada tengah hari main jumpa dengan saya, pun kes lagu tu juga, cerai, lepas tu suami ambil anak, apakah mahkamah putuskan, dia tak tengok anak kat 45 tahun, dia tak boleh sebutlah nama orang siapa-siapa kan. Benda tu dirahsiakan. Ini ambil iktibar saja. Kemudian jadi kes teringin nak pergi jumpa ni, tapi suami duk buat perangai macam-macam lah. Lepas tu suami pula masa kahwin dulu pergi berhutang, ambil loan bank lah 450 ribu, hubung nama bini dia, bini pun bekerja. Lepas tu lah ni dah bercerai lah, bini lah nak kena bayar. Allah, kes macam ni berlambak. Dia kata saya pergi report poli tak ambil tindakan. Memanglah tak boleh ambil tindakan, tak ada bukti. Orang lain kali nak pergi buat pinjaman, jom hang laki aku bini, jom pergi buat surat lawyer siap-siap. Kalau jadi apa-apa abang boleh. Tapi itulah masa duk suami isteri, mana ada orang nak pergi jumpa lawyer apa semua. Pasal dia ingat, ni laki aku takkan nak menayar aku kot. Tapi bila dah bercerai, bukan dia nak menayar, masa tu dia jadi laki. Lepas dia tak jadi laki bini, dia kata aku tak jadi bini hang, tak kelapang aku nak bayar benda tu. Tapi kalau manusia yang ada iman, bila kita kata tak boleh ni hang berhutang, memanglah aku pergi berhutang, tetapi hang yang minta, yang ni hang berhutang dengan aku berhutang dengan bank, hang berhutang dengan aku, hang kena bayar. Maka kalau orang ada agama, dia bayar lah, sikit ke banyak ke pelan-pelan dia bayar ke. Tapi bila dia tak ada agama, basic agama tak ada, tak payah. Pasal apa? Bila main hal soal kahwin ni, orang lebih utamakan kecantikan, orang lebih utamakan apa yang Nabi sebut sebelum ni, keturunan. Mana tahu dia ni keturunan orang hebat-hebat, tak payah sebut lah, orang kaya ke, orang bangsawan ke, orang apa ke, orang ada nama kedudukan ke, orang cantik ke, kan? Apa satu lagi Nabi kata, orang yang apa satu lagi? Satu cantik, satu lagi harta. Kahwin kerana harta. Mungkin kahwin kerana dia ni duit berlambak. Kan? Zaman lah ni orang duit berlambak semua iklan dalam Facebook. Rumah besar ni lah, banglo besar mana lah, semua iklan. Tak dia kaya lah, niaga laku lah, apa lagu tu ni, yang tu pun jadi marketing. Akhirnya dia ni pun duk usau, yang kaya tackle lebih. Dengar kata solo lagi janda apa, try dapat. Yalah dia kahwin pun kerana harta. Ada awak tak ada macam mana tunjuk dalam drama apa bela ada belaka. Semua tu ada. Sebab tu duk tunjuk tu sebagai peringatan kepada kita. Tapi itulah manusia, dia tengok kalau apa-apa benda pun sekadar hiburan, bukan nak mengambil pengajaran. Apa berlaku dalam masyarakat sebagai hiburan, bukan sebagai nak ambil pengajaran. Hari ini kita mengaji apa pengajaran yang kita boleh ambil yang Nabi sebut dari sudut hukum hakam. Apabila kita nak pilih pasangan, disuruh kita cari pasangan yang ada agama. Maksud ada agama macam mana? Dia kenal Allah, dia tahu Allah tu maha kuasa, maha mendengar, maha mengetahui. Dia tahu kata Quran ni adalah kitab suci, Al-Quran daripada Allah, hukum hakam tu ada dalam tu. Dia tahu siapa Nabi Muhammad, tahulah lebih-lebih kurang asas basic Islam, rukun iman Islam dan sebagainya, dan percaya akan apa yang difirmankan oleh Tuhan dan apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya. Kemudian bersifat ia sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Adalah sifat-sifat. Lepas tu saya kata, tapi adalah lebih kurang. Takkanlah kita nak pergi cari pasangan terus nampak dia pun macam Tok Wali. Hak kawan ni pun tak kani nak pergi Minang, ni pun tak kani nak kahwin. Hai Tok Wali. Tak ada cerita mana menjurih betul-betul zaman ni ada tahun ni kurang, tahun ni lebih, tahun ni kurang, tahun ni lebih. Ada lebih kurang.
Kan? Yang penting basic agama ada. Dan dijauhkannya apa yang ditegah oleh syarak, tak terlibat dengan zina, tak terlibat dengan judi, minum arak ke apa lebih kurang. Okey. Tidaklah ia memandang dirinya berjagal-jagal kepada lelaki yang haram nikah dengannya. Nak kata kalau nisbah pada perempuan, dia nak tengok lelaki, nisbah pada lelaki, dia nak tengok perempuan, dia tengok tak ada lah perempuan ni jenis duk merayau rata-rata, jenis duduk bergoi dengan jantan sana sini. Kan? Kira ada lah jenis reti jaga maruah, dan tiada pula mulutnya pelucah ataupun pelunitah. Oh, tu dia, saya tak dengar perkataan ni. Pelucah tu saya dengar. Cakap merapu. Kan, mencarut. Oi lah ni jangan buat main. Kalau kata budak-budak lelaki ya, budak perempuan mencarut ke tepi jalan, perempuan-perempuan. Saya kecil-kecil dulu masa saya duduk kampung saya. Saya lah kecil-kecil dah taubat lah masa tu budak-budak. Tuan-tuan tahu kampung saya? Zimbabwe. Kalau tuan-tuan tahu flat yang pertama dibina di Pulau Pinang, tuan-tuan tahu lah kampung saya kat mana. Saya punya kepakaran kecil-kecil mencarut 2 jam tanpa berhenti. Kalau kena saya punya maki, tuan-tuan boleh balik. Kalau duduk Kelantan memang confirm pening pala balik Kelantan tu. Kalau duduk Johor pening balik tu dulu lah. Kami punya budaya di kampung kami, petang-petang kalau tak setuju dengan siapa-siapa, ini duduk gaduh-gaduh dia ada upacara mencarut. Lah ni tak ada lah bagi Mudah-mudahan tak ada orang yang teruskan. Kalau tidak saya nak kena jawab. Aku duduk sana, hang duduk sini. Aku kira duduk sebelah-sebelah, tak ada bertumbuk. Tapi maki mencarut. Hang mencarut, aku mencarut. Sampai aku jadi blur, tak tahu nak buat keluar perkataan apa. Kalah ha. Macam mana je? Orang ni lawan tak? Itu dia, upacara mencarut. Jangan buat main. Orang belah ni mana ada buat macam tu. Ni besar dengan buah tak tahu nak abak Tak nak cerita. Tapi kita tak dengar budak-budak perempuan mencarut. Yang dengar budak-budak lelaki kaki mencarut. Lah ni pun boleh tengok lah juga. Mencarut pun boleh tahan. Tak ada malu dah. Nak bawa keluar ucapan-ucapan, perkataan-perkataan lagu tu apa semua. Dulu kadang-kadang kita dengar lah juga. Bukan tak dengar. Ada lah makcik-makcik ke siapa ke. Ada ke sepatah dua. Ni tak ada ni menyembang daripada awal sampai habis. Duk mencarut ya. Bukan tak ada. Boleh jadi ada juga. Tetapi kita tengok makin hari makin menjadi. Lagi dunia nak kiamat lagi menjadi. Jadi anak-anak yang besar macam ni. Dia biasa dengan mencarut. Ni antara benda biasanya kalau dia bergoi bebas. Boleh bergoi dengan jantan lah apa. Walaupun perempuan pun kadang-kadang boleh ada sifat lagu tu. Maka dia suruh supaya cari. Memang susah tapi walaupun dia duduk pergi sekolah, mungkin ada orang cakap, dia tahu tapi dia tak cakap. Pasal apa? Dia kalau manusia, kalau ada dalam ni, satu hari dia akan marah-marah, dia akan bawa keluar. Mak dia di rumah pun marah, bapak dia di rumah pun kalau dengar, dia pun mesti balun punya. Jadi dia tak jadi kebiasaan untuk bercakap perkataan-perkataan yang lucah. Maka okey lah, sekurang-kurangnya dididik, tak ada lah bercakap lagu tu, nak marah pun. Dan tidak perangainya sebagai perempuan jahat. Apatah lagi lah kalau perempuan jahat keluar dengan jantan, lagu tu, lagu ni. Maka sebanyak itu diterangkan perempuan beragama atas jalan mengambil tahu dengan ijmal jua. Jadilah tak ada bergoi bebas, tak ada buat benda-benda haram. Kan? Lepas pada tu semayang 5 waktu, nak kata bagus sangat, retilah basic agama. Alhamdulillah. Saya wallahu alam lah, tapi saya rasa silibus yang diajak di sekolah-sekolah kerajaan pun basic agama tu ada. Tapi sejauh mana guru yang mengajak betul-betul bagi penekanan kepada pelajar, ataupun sebaliknya pelajar yang belajar. Ni saya tak cerita sekolah agama, ni sekolah kerajaan ni. Tak, bukan. Memang ada pelajaran agama dia. Jadi pelajaran agama basic sikit-sikit kenal Allah Rasul tu ada. Sejauh mana guru yang mengajak tu nak tekan bagi pelajar ni betul-betul faham agama, ataupun sebaliknya pelajar-pelajar yang belajar di sekolah ni depa nak ambil tahu betul-betul soal agama. Tapi yang saya duk dapat pada kawan-kawan guru-guru ustaz-ustaz berkata tak ada, budak-budak tak minat ustaz. Yang mana minat semua lari pergi duduk sekolah agama dah. Tak minat ni duduk Kalau minat pun tak ramai. Jadi itu kan buat macam mana? Ini masalah jiwa kita. Kan?
Mungkin masalah mak bapak punya didikan, masyarakat setempat. Orang dulu-dulu kalau duduk tepi jalan, dalam kampung, dalam kawasan satu kawasan, nampak budak-budak mencarut, macam kami pun walaupun kami mencarut, jangan je ada orang tua-tua, duduk sama-sama kami lah. Ada Pak Haji mampu legal dengan kayu. Tak bagi can. Korang jangan ni mencarut daripada pagi, tak kira anak siapa. Kita tak berani kalau ada orang tua-tua. Lah ni orang tua-tua duk ada aku tepi-tepi jalan mana-mana mencarut buat bodoh ya. Kita boleh buat apa? Nak jentik anak orang? Tak berani. Jentik ya. Tengok sekali lagi. Tak opak dia mai, polis mai. Ini pun lah satu masalah dunia pun tuan-tuan. Nak cerita lebih-lebih pun tuan-tuan faham lah. Serba-serbi tak kena. Maka paling-paling tidak, kalau ada lah sifat lagu tu nak kata jenis merapu, tak merapu, lebih kurang mengaji pun pandai, reti agama apa lebih kurang semayang tak tinggal, jadilah. Maka sebanyak itu diterang, dia kenal Allah, dia kenal Rasul, dia tahu benda wajib, dia tahu benda haram. Maka sebanyak itu diterangkan yang kata perempuan beragama atas jalan mengambil tahu dengan ijmal jua. Jadilah nak buat bini. Kan, saya pergi mana-mana, dia mai tanya saya, Ustaz, tak ada tengok ustazah mana-mana ke nak kahwin. Oh, yang hang mau ustazah, hang tak jadi ustaz, mana boleh? Boy, kalau semua mau ustazah, yang tak jadi ustazah, siapa nak kahwin? Kan, kemai mau hak ustazah. Ustaz ada yang hafizah, hang kena jadi al-hafiz dulu, hang buat al-hafuz. Dia mau al-hafiz pula dah. Mana boleh. Tak boleh, tak matching. Kawan tu nak mengulang Quran, hang mana tahu. Kan, dia duk ingat senang gamaknya benda-benda tu semua kan, tak boleh ambil lewa. Mau hak yang hafizah aku kawan 30 juzuk ni kalau ulang, tak mengulang satgi hilang Quran dia berdosa. Ada hadis dilaknat Allah. Maka dia nak kena habis masa, sanggup jaga anak dia nak mengulang Quran. Tu dia. Tak sanggup kan? Ambil habis-habis lah. Pandang-pandang patut dengan kita lah. Bukan tak boleh saya kata. Tapi kita nak bagi tahu dia mau yang lebih-lebih. Dia kata saya tak erti agama, aku saya belajar kat bini. Betul ke? Hang nak belajar kat bini ke? Lepas tu hang jadi ustaz kat bini hang pula apa? Lepas tu bini pun jadi bodoh, dia lagi pandai. Dia ajak bini pergi lingkup tu. Berapa ramai kahwin bini mengaji sekolah agama pakai tudung labuh apa perempuan-perempuan dia kahwin-kahwin, dia modify bini dia, akhirnya bini pun tak pergi pakai tudung tu telanjang. Maksud telanjang ni maksudnya dedahkan aurat lah. Jam lah. Mana-mana pun biasanya kalau iman tak kuat, orang perempuan dia akan ikut kehendak suami. Dia akan ikut kehendak suami. Susah ha? Hak kahwin bini duk biasa pakai purdah pun dapat kahwin laki hak biasa-biasa buka habis purdah-purdah apa? Apatah lagi yang lain. Lepas itu daripada duk tudung labu-labu, mula duk tudung, duk belit-belit, duk gantung-gantung. Lepas itu mula duk silap-silap, lama-lama jadi tudung pun kecil-kecil, lama-lama pakai seluar jin dah, jadi jin lebih. Pakai dah ketat-ketat. Ni pasal apa? Tok lelaki tak sensitif dengan agama. Dapat bini bagus dah. Dia pergi didik pula bini bagi jadi lingkup. Allahu Akbar. Bukan semua tapi ada perangai tu gitu. Dia ada. Kok balik bukit ni. Mai jumpa saya. Tak payah abang kat sini ke? Buat macam mana kita duduk tahun ni? Mai jumpa saya. Sengak-sengak tanpa pengetahuan suami dia mai nak berobat, dia kata minta maaf nak mengadu, suami saya ni ustaz, dia tak bagi mai jumpa ustaz ni. Kalau saya tahu ni habis ustaz, lingkup rumah tangga saya, dia mesti cerai saya. Dia kata jangan duk pergi jumpa ustaz-ustaz, jangan duk pakai tudung. Hang pakai tudung, cerai. Tu dia. Ada juga mangkuk ayun begitu dalam dunia. Orang lain pula mai duk mengadu, ustaz kok mana ni bini tak pakai tudung. Yang ni pula bini nak pakai tudung tak bagi. Bukannya muda-muda dah mai 40-an, 50-an teringin nak pakai tudung dah pun suami tak bagi. Allah kesiannya. Allah ni cerita bab rumah tangga ni banyak sangatlah kan. Dan pada beberapa tempat akan datang dapat diketahui lagi dengan tafsir. Setengah-setengah kitab dia kata lebih lagi. Ni kriteria, ni tengok di bawah ni lebih sikit. Imam Ghazali sebut. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia Ihya Ulumuddin, dia kata membaikkan ihwal kehidupan tak dapat tiada daripada ambil perhati pada perempuan yang mahu dijadikan isteri. Kita boleh kiaslah juga bagi perempuan tu pun dia carilah juga lelaki yang lebih kurang sama.
supaya kekal perkasihan, ada kasih sayang, ada hormat menghormati, maka iaitu perempuan yang ada padanya 8 perkara. Oh, tu dia. Ingat ni, tulis tahu. Nak cari bini kan, mesti kena ada 8 sifat ni. Apa dia sifat dia yang pertama? Sifat dia yang pertama beragama. Tadi dia labak dah yang kata agama macam mana tadi tu. Allah, agama ni pun kadang-kadang tuan-tuan, kalau betul-betul kita kuat, kita boleh ambil, kita boleh asuh. Kalau kita kuat, kalau kita tak kuat, maksudnya si suami ni tak kuat iman ilmu dia, susah tuan-tuan. Ya, jangan duk fikir tak apalah, nanti aku pergi mengaji, aku kahwin dulu dia ni, bohsia ni, esok ni aku didik dia. Dia lah. Lah dia tarik kita pun jadi bohsia, bohjan juga. Dulu kan ada bohsia, bohjan ni. Takut jadi macam tu lah. Kita duk kata kita nak didik. Boleh didik, alhamdulillah. Ada benda tu kena banyak doa, kena usaha. Dia kata yang ada agama ni, iaitulah orang yang dia semayang, dia kenal Allah, dia kenal Rasul, dia tahu Quran, dia tahulah selok belok agama sikit sebanyak basic. Benda yang syirik dia tak terlibat, benda yang boleh merosakkan akidah Islam dia tak buat. Ya, amalan-amalan wajib dalam Islam dia tahu. Lebih-lebih kurang pun benda-benda sunat dia tahu. Dia faham lah, nak kata pandai sangat tak. Maka nama kata ada agama. Okey lah, basic ada. Esok kita kahwin. Kahwin tak sampai setahun kalau lekat. Lepas 10 bulan bini nak mengandung beranak pula. Tu kalau lekat lah. Tak ada pun setahun. Lepas setahun lekat. Bila dia dah tak ada agama, kita pun tak ada nak didik dia. Dia didik agama dengan, dia didiklah anak dia dengan tak ada agama. Maka akhirnya anak-anak membesar dengan ketiadaan agama. Kita nak marah siapa? Kita dah silap pilih dah. Dah kita pilih, kita tak ajak dia pun ke arah keagamaan. Ini susah. Agama panjang lah kena nak urai benda ni. Yang kedua, berperangai baik. Berperangai baik. Tahu nak hormat suami. Tahu nak cakap elok dengan suami. Ada orang kadang-kadang dengan orang lain dia boleh cakap dengan elok, tapi dengan lelaki cakap korang ajak. Dengan orang lain cakap ni tuan-tuan, pijak apa? Pijak semut tak mati. Pijak semut. Pijak semut lah. Semut tak mati. Jumpa suami di rumah ni cakap macam gangster ni. Pumpang. Tak erti hormat. Kadang-kadang keluarkan ucapan-ucapan, kata-kata kesat. Menghina, melaknat suami. Oh, ni bahaya. Ni kena berbalik pula. Ada hadis lain Nabi larang kahwin dengan orang-orang perempuan yang suka kaki laknat. Memang jantan tak guna. Memang hidup takkan senang. Bahasa dia tu bahasa duk laknat suami dia. Tengoklah Tuhan dibalas kat lugu tu lugu ni. Oh, itu dia. Dan macam-macam lah cakapan-cakapan yang macam-macam. Sedangkan suami, kadang-kadang sikit-sikit ukutlah suami biduk pukul sepak terajam ambil pisau nak rodok perut. Jaga Tuhan laknat. Gagah bila yang nak marah tu pun dalam keadaan suami dia mendera dia teruk. Yang ni bertengkar sikit, salah faham sikit-sikit dia, dah mula dah melaknat suami dan sebagainya. Tak kira lah suami ke isteri pun. Maka berperangai baik, maksudnya mempunyai akhlak budi pekerti, ada sifat pemalu. Dia tahu nak berkuih dengan siapa, ni berkuih ni, ni mana lelaki, ni mana perempuan. Dia tahu dia punya batas-batas dia. Kalau tak tahu suami dia kena bagi tahu. Kan? Suami kena tegur tak boleh macam ni. Banyak rumah tangga duk lingkup macam tu pasal kita sendiri pilih yang tidak beragama. Akhirnya isteri tak ada agama, dia duk biasa masa dia hidup, masa dia tak kahwin, dia duk biasa naik motor jantan tu, jantan ni, naik kuda mak rejamnya, kawan-kawan macam biasa-biasa. Walaupun tak berzina, tapi macam biasa-biasa. Takat sentuh-sentuh macam ni tak ada apa, bukan peluk-peluk apa. Lompat duk atas motor ni, jom kita pergi makan lunch ke apa, keluar pergi makan macam biasa tau. Tak ada niat apa pun, tapi macam dah kahwin tak boleh lah. Tok lelaki mana boleh tengok lagu tu. Hang dah kahwin, maruah kena jaga. Sebab benda-benda tu mengundang fitnah. Kan? Ni tuan-tuan yang tengok dalam Facebook ni, share-share sama dengan kawan-kawan lain. Bagi mereka tengok, ni tajuk ni bagus. Ni tajuk rumah tangga, tajuk yang tak ada kesudahan. Esok habis, esok mai generasi lain duk ulang benda yang sama sampai ke hari kiamat.
Tak selesai-selesai masalah. Pergi di mahkamah syariah, benda ni lah dibicarakan tak habis-habis. Pening kepala Tok Hakim, Tok Qadi. Dia ni main cerita, dia ni betul, dia ni main cerita, dia ni betul. Teho. Nak selesai masalah. Fail-fail yang tak dapat dibicarakan berlambat-lambat. Bukan apa, tak selesai benda-benda macam ni. Ni benda basic kita kena faham. Tak apalah tuan-tuan, dah sampai bab dengar habis dia. Sebagai ilmu pengetahuan untuk kita. Ni ada lagi yang tak kahwin ni semua, mudah-mudahan jadi satu peringatan, ilmu pengetahuan, bekalan kita nak cari pasangan. Ingat, Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata nak cari pasangan kita ada 8 sifat. Ya? Nak cari lagi? Ada. Cari menantu pula. Kan? Pertamanya, orang yang ada agama. Yang keduanya, perangai baik, akhlak baik. Macam saya kata tadi lah, tahu malu, tahu reti cakap, tak ada mencarut-mencarut. Tak ada mencarut-mencarut. Saya senangnya formula hidup saya. Kalau kata orang mai dalam mai suami isteri, mai jumpa saya nak counselling, senang ya. Kalau mai suami isteri lah, mai sebelah-sebelah leceh tak selesai masalah. Ni yang mai dua-dua orang, mai suami isteri, okey, apa masalah? Formula saya senang. Kadang-kadang bagi banyak-banyak, orang tak boleh ingat. Di samping bab-bab agama tu basic kita tak payah cerita. Saya punya formula senang nak bagi bahagia rumah tangga. Apa dia? Laki jangan naik kaki tangan. Maksudnya jangan pukul dera isteri. Perempuan jangan menjawab. Selesai masalah. Dari satu sudut boleh selesai banyak kes. Tambah-tambah pula orang sini pula. Allah. Orang belah-belah sini pula. Bukan belah-belah bukit ni, belah-belah sini pula. Tak payah abang lah mana-mana. Kaki menjawab nombor satu. Laki tanya sepatah, dia jawab pak atas patah. Orang jantan dia cukup pantang bila ada orang, ada bini dia. Bini, anak. Dah ni lumrah ni manusia mana-mana tempat pun. Dia tak suka bila bini kaki menjawab. Melainkan, saya tak kata bukan tak boleh menjawab. Dalam hal-hal tertentu yang melibatkan benda-benda penting, boleh cakap tapi dengan penuh beradab. Kan? Quran menyebutkan bahawasanya supaya kita orang perempuan ada rasa hormat kepada suami. Sedikit. Suami itulah jaga maruah kita. Suami itulah bagi makan minum kat kita. Betul, rezeki Allah bagi. Ar-Razzaq. Pada adatnya dialah jaga kita. Selagi dia tunaikan benda-benda yang baik, asalah reti nak bercakap. Hormat dengan suami. Dengan orang boleh bercakap. Saya berjumpa pula dengan orang, dia kata macam ni. Dia kata macam ni, Ustaz, saya bukan apa. Saya memang jenis ganas-ganas sikit, brutal-brutal sikit dulu-dulu pun. Cuma betul-betul diri saya ni memang brutal. Cuma dengan orang kalau saya sembang, saya jaga tertib sikit. Dengan laki tu saya tunjuklah perangai saya hak betul. Dia kata yang tu supaya laki saya tahu tu lah perangai saya yang betul. Nak buat apa? Tunjukkan laki perangai yang betul. Islam kata berubah perangai yang tak baik tu buang. Walaupun terpaksa berlakon di hadapan suami, dalam rangka untuk nak menghormati suami, cakap dengan baik-baik. Dengan suami lebih-lebih lagi lah nak kena cakap baik. Dia kata walaupun bukan jadi diri saya, walaupun bukan diri kita, beradab dengan suami dan berubah, berlakon pun tak apa, dengan harapan doa banyak Allah bagi sifat tu tukar jadi sifat kita. Takkan sampai bila pun kita nak duduk macam tu. Saya dulu kecil-kecil buat kaki mencarut, saya nak kena mencarut kan sampai sekarang? Tak boleh lah. Tapi belajar agama jadi ustaz lah, baru ustaz lah, nak kena berubah lah. Kita tak mencarut, kita tak payah buat dah. Mungkin dulu kita jahat, mungkin kita dulu kita buat. Adakah kita nak kena kenal? Dia kata tak boleh berlakon. Yang tu nama dia hipokrit. Hai, merepet hipokrit, depan lain belakang lain, dari sudut yang lain, cakap tak serupa bikin. Islam menganjurkan kita buat benda baik. Dia tak suruh tunjuk pun perangai yang tak baik itu kat orang. Itu bukan masalah hipokrit. Masalahnya kita tipu diri kita sendiri. Kan? Beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Kena asuh diri kita. Yang ketiganya, kita kena cari perempuan yang ringan isi kahwinnya.
baik keluarga ke, baik siapa ke, ada anak perempuan, kita permudahkan urusan perkahwinan. Siapa-siapa jumpa abang ada apa, bagi ringan-ringan sikit, suruh bubuh gila-gila kan. Ni tambah musim-musim Covid ni, tak gaduh kita duk cari dewan apa, pi akad nikah, balik beradik buat nasi bungkus balik pula biar tak payah kenuri kahwin apa-apa dewan lah, kenuri besar-besar tak payah senang betul tak? Mesej hantar, bobo Facebook, kahwin dah, betul tak? Hantar mail WhatsApp adik-beradik, kata minta maaf apa kalau lebih kurang Covid ni, halal tu ya, senang buat mudah-mudah duk payah-payah apa, duk letak isi kahwin mahal-mahal, nak jual anak. Tapi alhamdulillah anak saya tak buat dulu. Tapi jangan pula tuan-tuan duk ingat nak kahwin free, pergi kahwin anak Ustaz Syahul. Sorry, tak ada agama, jangan duk main minta anak saya, tak nak bagi 3 lagi ada perempuan, tak bagi. Pergi mengaji, sekurang-kurangnya aku mahu ada agama. Bukan saya kata mesti kena jadi ustaz, parti agama. Takkan nak kahwin dengan anak ustaz, lepas tu tak semayang lah rumah. Cari mampu baloi dengan aku, tak semayang. Betul tak? Parti agama lebih-lebih kurang. Dah tak rasa malu ke? Kena ada lah sikit, tak malu kat Tuhan pun malu kat orang. Bagi ada sikit reti agama. Kemudian ringankan isi kahwin dia. Letaklah passion pula zaman lah ni satu macam kira macam ni nak kata macam tipu Tuhan pun ada kan, lebih-lebih kurang. Tahu macam mana? Mas kahwin murah, belanja tinggi. Oi, tak jadi lagu tu. Mas kahwin berapa? RM21 suku. Hai, macam pergi jumpa Tok Romo pula. RM21 suku. Murah, RM13. Saya kahwin dulu RM13, 5 orang. Macam beli bawang. RM13 tak silap. RM11 ke apa? Oh dia mas kahwin. Belanja? Belanja boleh lari dia kata apa? Nak kahwin anak mami ke? Saya melawak. Ni saya abang dalam Facebook, saya melawak. Janganlah tuan-tuan duk terasa pula. Satgi duk buat dalil pula, kata saya duk kata kat mami. Ni saya buat contoh kan. Contoh dia kata, ni nak kahwin anak mami ke? Anak mami belajar college tau. Kalau anak mami mau 30,000 nak. Kereta merah satu kat mami, biru satu kat anak mami. Mampu lah lagu tu. Tak ada lah. Tapi kalau ada lagu tu, tak kemampu kita nak kahwin. You know, 30,000 Najib. Apa dia? Allah, mudah ambil ketua. Oi, di Arab lagi dahsyat Bukan semua Arab lah. Saya dulu belajar di Mesir. Di Mesir, rata-rata secara umumnya, masyarakat dia kebanyakan, yang ada agama kita tolak tepi lah. Nak kahwin, kena sediakan rumah. Dan segala perkakaian rumah. Sewa-sewa dia pun tak apa bagi. Hang kena beli. Masa nak kahwin, hang kena tunjuk. Geran hang dah ada. Konon-kononnya sebagai jaminan untuk anak perempuan dia apa. Kahwin kau mati ke apa ke, anak aku kami mau nak duduk di mana, rumah kena ada. Sewa-sewa tu. Kita mana kahwin dekat 20 tahun punya duk sewa, lepas tu pelan-pelan baru beli rumah. Dia tak boleh. Tak boleh. Mau mesti kena beli. Tu tak kahwin dia anak orang kaya. Kalau dia ada orang gaji ke apa ke, kita nak kena sedia dulu sebelum kahwin. Mampu yang Najib, kaya tak kahwin lah. Sebab tu di negara Arab, sebahagian macam kami mengaji di Mesir, kalau umur 50-an, 60-an, duk bawa budak-budak, duk taktir, jalan tok-tek, umur setahun, 2 tahun. Jangan pergi silap, ni cucu ke? Silap-silap hari bulan tu baru anak first. Dia nak kena kerja daripada muda sampai ketua kumpul duit baru boleh kahwin. Sebab tu di negara Arab, andar tu ni, anak dara tua, bujang telajak ni memang ramai sangat. Nak kahwin sampai lagu tu. Arab Saudi dia kurang sikit. Sebab Arab Saudi ni orang kaya-kaya banyak. Maka anak-anak mereka muda 20-an kahwin dah. Muda-muda kahwin dah. Tengok-tengok negeri jugalah. Tengok-tengok tempat ni. Saya duk cerita umum di Mesir. Dia negara dia bukan negara orang kaya. Yang kaya-kaya lah, tak apalah dia kahwin awal. Yang ni yang susah nak boleh dapat 10,000 pun jenuh ikat perut. Habis perut minta tak. Abang kata susah. Janganlah bagi susah. Bagi permudahkan.
Kan, tengok apa yang boleh bayar. Ni nak menikah, okey, cadang tu macam mana? Biasanya bagilah orang letak satu hantaran menunjuk kata sikap bertanggungjawabnya hang nak pergi kahwin dengan anak orang, ada tanggungjawab. Okey, apa persiapan? Saya lebih suka kalau orang main tanya, ni hang nak kahwin anak aku, apa persiapan hang lepas kahwin? Saya suka lagu tu. Adalah lambeng lebih kurang 20,000. Okey, kerja lebih kurang, bukan saya nak tahu dia kerja apa, tapi adalah yang hang nak beloi. Faham tak? Kalau dia kata, saya kerja apa tak ada, tak apalah, kita kahwin dululah, nanti ulat dalam batu boleh makan. Oh, jangan duk fikir aku tu. Tu dia ulat dalam batu boleh makan. Ulat dalam batu boleh makan, betul ulat Tuhan bagi kat dia. Dia pun cari lah. Yang hang ni betul hang ada rezeki. Kalau tak pergi usaha cari ni, tak nak bagi minta kedara apa anak orang. Tanggungjawab mana bi? Lah ni berlambak, kahwin-kahwin, duduk, tidur di rumah, main Facebook, main handphone, suruh bini pergi kerja. Lala bini kata apa? Daripada aku duduk belah, bewak, hidup lagu ni, baik, aku tak ada laki lagi bagus. Sungguh, dia kata buat apa ada lagi? Aku yang bagi bayar di rumah, aku pergi kerja, aku bagi makan anak, aku masak, aku buat semua, aku buat. Baik, aku tak ada laki ya. Macam-macam tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni kita nak cuba cari kesilapan-kesilapan, nak perbaiki balik hidup kita. Ringan isi kahwinnya. Nah, permudahkan pada bakal menantu kita. Jangan bagi susah-susah. Yang keempat, kalau nak kahwin, kriteria dia disuruh kita cari yang tidak mandul. Oi, nak tahu macam mana tak mandul? Takkan kena mengadakan hubungan zina dulu bagi beranak, bagi mengandung baru kahwin? Dah. Kita tanya keluarga dia. Adik-beradik apa orang? Keluarga semua macam mana? Kalau dia kata okey adik-beradik ni masa kita kenal-kenal, macam mana kehidupan keluarga adik-beradik, ada apa orang, mak ada apa adik-beradik? Saja tanya-tanya. Tanya ambil tahu, kami adik-beradik ramai. Saya bini saya adik-beradik 22 orang. Satu mak, satu pak. Oh, tu dia. Yang kata subuk adik-beradik ni semua, dia ni anak 10, dia ni anak 8, kakak ipar saya dia ni anak 9, dia ni anak 10, dia ni anak 7. Tu dia. Walaupun tak boleh lawan dengan mak dia apa. Tapi semua anak ramai-ramai. Kita tahu jenis keturunan orang ramai. Keturunan orang ramai. Baru ni orang perempuan saya duk cerita, anak sakit, demam, pergi klinik. Tak abang lah di satu klinik. Saya kata saya ada program lain, saya mengajar. Saya kata pilah bawa depa pergi klinik. Pergi klinik, anak tu sesama apa ke, dia pergi, dia nak hantar anak lain pergi sekolah sekali pergi klinik. Dia pun kata dia pergi singgah satu klinik. Doktor tu pun tanya dia, "You anak berapa?" Dia pun sebutlah anak sekian. Ramai lah. Doktor pun kata apa? "Wow, anak ramai ya." Doktor tu anak 2 ke apa tak tahulah. Wah, banyak ini, you tunggu. Doktor ni sudah telefon bapak dia lala tu kat dalam bilik ni, duduk balik dia cerita saya. Dia kata tak pernah jadi seumur hidup dia jadi macam tu. Doktor ni punya ramah tamah Doktor ni sudah buka tablet dia, telefon kat bapak dia. Cakap lah dengan pak dia, cakap orang putih ni perempuan-perempuan pak ni ada satu orang dia ni anak ramai apa lagu tu ni. Doktor bapak dia tu pula cakap dengan orang perempuan saya. Wah, bagus you anak ramai bagus lagu tu lagu ni. Bapak dia tu jenis orang dah dulu-dulu pun, baik Cina, baik Melayu, baik orang dulu-dulu, semua anak ramai. Tuan-tuan tengok nyonya-nyonya di dalam Pulau Pinang tempat kita ni pun, engineer dulu-dulu semua anak ramai. Lah ni ya budaya anak seorang, anak 2 orang, tak tahulah mungkin tekanan hidup dan sebagainya. Tapi saya tak kisah, sebab saya percaya rezeki Allah dah tulis dah untuk dia. Alhamdulillah. Setiap orang tu dalam perut mak dia 4 bulan dah, malaikat dah mai dah tulis rezeki dia, jodoh dia, ajal dia, baik buruk semua. Kita ikhtiarlah cari. Maka dia berbalik pada perbincangan, dia suruh supaya kita cari yang tiada mandul. Supaya salah satu daripada niat berkahwin untuk meramaikan umat. Maka kita nak supaya ada anak ramai. Ada orang dia kata, payahlah nak bela, terpulanglah pada tuan-tuan.
Baik tuan-tuan rasa tuan-tuan ada kemampuan, silakan. Setengah-setengah orang kadang-kadang belah anak seorang pun tak ada. Tuan-tuan tahu dunia hari ni kadang-kadang macam-macam benda. Ada anak ramai-ramai nak pergi cari pengasuh. Pengasuh pula duk buat perangai macam-macam, yang buat naya anak orang apa semua. Jadi serba-serbi depa fikir-fikir ni tak apalah, ada anak seorang pun jadilah apa lagu tu, nak dua orang pun tak apa. Terpulang pada tuan-tuan, Islam menggalakkan anak yang ramai. Sebab itu secara sedar tak sedar, populasi di Malaysia yang kata ada 30 juta, daripada sebelum merdeka, orang dikatakan orang-orang bukan Islam dah depa punya peratus tinggi. Tuan-tuan tahu sebelum-sebelum ni, dalam 10 tahun yang telah lalu, orang Islam di Malaysia ada 60% dan orang bukan Islam. Minta maaf kalau fakta ni tak berapa tepat, tapi lebih kurang. Dan 60%, bakinya 40% adalah orang bukan Islam. Dan ni di Malaysia dalam 30 juta. Ni latest ni yang belakang-belakang ni, orang Islam dah 7.8 ke lebih kurang nak masuk 8%, tinggal 20% ni orang bukan Islam di Malaysia dalam 30 juta Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tahu pasal apa? Saya baca dari satu sudut, orang Islam masih lagi mengekal anak 4-5 orang. Tetapi orang bukan Islam, semua orang nak anak seorang, 2 orang. Oh banyak lah 2. Jangan pergi 3 pun dia kata, oh tak boleh, tak boleh, tak apalah. Tapi secara tak langsung, anak mereka, populasi mereka pun rendah. Kurang. Tiada mandul, tengok dari sudut sejarah. Ataupun, dia sebelum kahwin kita tanya, pernah ada aksiden ke jatuh ke? Ini pun bahaya juga. Kadang-kadang ada orang perempuan sebelum kahwin, dah aksiden apa ke, buang rahim. Aksiden teruk ni, kena habis perut-perut apa semua, operation buang rahim. Memang tahu kata tak boleh mengandung. Sebab tak ada rahim. Tak ada rahim, duk tahu mana nak beranak tak boleh. Maka kalau tahu, bukan tak boleh kahwin, diutamakan tiada mandul tu, kalau tahu tu lebih. Yang kelima, diutamakan anak dara daripada janda. Dia ni sebenarnya kahwin dengan janda ni pahala dia besar. Ada 2 benda pahala besar. Belah anak yatim pahala besar. Amboi Najib, buat tangan lah tu. Belah anak yatim dia macam tu, pahala besar. Kahwin dengan janda pun pahala besar. Pasal apa Allah Ta'ala bagi pahala besar? Ujian dia pun besar. Kahwin dengan kita belah anak yatim, tuan-tuan tahu kita nak duduk di tempat mak bapak dia kadang-kadang susah, dia tak boleh terima. Maka biasanya saya belah anak yatim, saya tahu bukan baru dah belas-belas tahun saya tahu betapa susahnya. Sebab tu Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi buat 2 jari ni, Nabi buat lagu tu. Aku dan orang yang jaga anak yatim ni duduk macam ni esok di akhirat, duduk sebelah-sebelah. Tuan-tuan nak duk bantu, duk buat tabung apa semua. Tuan-tuan pun termasuk sekali saya jaga tuan-tuan duk bagi sumbangan. Termasuk duk bagi macam-macam. Semua ni duk jaga anak yatim ni, duk tolong. Duk macam ni. Pasal apa? Cabaran belah anak yatim ni memang susah. Bila tak ada bapak, manusia ni jiwa dia tak sama, dia memberontak. Biasanya anak yatim ni dia jenis beban. Tuan-tuan bisa dengar perkataan beban, jenis tak takut ke orang. Nak kata adik-beradik, degil tu atas sikit pada degil. Kita sini sebut beban. Dia tak ada heran dengan siapa pun. Dia mau bapak dia juga baru dia takut. Lain pada bapak dia tak ada heran. Saya belah ramai, saya tahu bagus. Tapi yang perangai macam-macam tu, sementara kita nak didik dengan ilmu, dengan agama, makan masa agak dengan adab apa semua. Kan? Tu semua satu. Nombor 2, janda. Bila kita kahwin dengan janda, dia dah kahwin dah, dia dah ada pengalaman kali pertama dia berkahwin, dia dah ada pengalaman, maka dia kahwin kali kedua. Saya tak kata semua. Berarti ada yang bagus, dia bagus. Duk pergi mengaji, kuliah, dia reti, ada motivasi diri, ada iman, bagus. Tapi kadang-kadang ni secara umumnya, maka biasanya dia akan demand tinggi pada suami dia yang kedua. Apa yang dia tak boleh dapat pada suami yang pertama, mampu dia dapat nombor 2 ni, dia kenyak betul kahwin dia cari pasal sebab tu kan, kahwin dengan janda ni dia punya cabaran lagu tu. Tapi kalau kita kahwin dengan anak dara, kita teruna, dia anak dara, masing-masing pengalaman baru dalam hidup, menempuh sikit ujian, dia tak terasa sangat kan. Nabi menganjurkan supaya kita kahwin dengan
anak dara ataupun teruna. Yang keenam, disuruh supaya, kata Imam Al-Ghazali, disuruh supaya kita pilih berdasarkan hadis Nabi kata, ada orang pilih kerana keturunan, maka pilihlah yang jenis berbangsa yang ada keturunan. Terbaiknya keturunan sama dengan kita. Kalau keturunan lain dengan kita, boleh, tapi jangan dia bergaduh. Dia bergaduh malah, kan? Dia keluar bahasanya macam dia rawit dengan keturunan sekali tau. Memang yang kata mamak perangai macam ni, dia kata kat mamak. Faham tak? Macam lah Melayu bagus semua dalam dunia. Tak dia bukan soal keturunan. Perangai tak elok tu hang, bukan keturunan. Kita tak boleh kata, oh dia ni mamak, dia ni Melayu, dia ni apa, Cina, India. Tak, dia bukan soal keturunan. Soalnya perangai kalau tak betul, individu dia yang tak betul. Tapi itulah bila nak marah tak tahu dah nak kata apa. Tok lelaki dia mamak, dia kata apa ni, perangai mamak je ni. Contoh dia kata, apa kalau lelaki minta suka duk ungkit-ungkit, dia kata kat lelaki dia. Bini dia kata apa? Alah, lebih orang lah hang pun Melayu darat, dia kata begitu. Bini pula gerak, dia kata ampalah mamak-mamak tongkang, dia kata. Sudah. Mula sagi tangan ni sagi tangan ni, bini pula naik kaki, laki bawa siku tanam sekali, selamat dua-dua pergi mahkamah syariah. Mula pergi balai, duduk lokap sat, lepas tu duduk pergi mahkamah syariah. Tak lingkup rumah tangga. Tapi kalau nak kahwin juga boleh. Nabi Muhammad pun ada, isteri dia yang kahwin dengan bangsa Yahudi ada, bangsa Arab ada, kan? Dia kahwin juga, menyatakan harus, tetapi benda-benda yang nak elakkan daripada berbangkit di masa akan datang, itu lebih baik. Okey. Yang ketujuh, segak dan cantik. Kalau tak cantik sangat pun tuan-tuan, balik rumah tengok, Allah. Haji kan? Tengok muka dia, ya Allah, kuasa macam nak pergi tidur dah lah ni. Hidung tak ada lah, apalah lagu tu lagu ni. Minta maaf lah. Kadang-kadang kan manusia ni pun dia kena pergi duduk depan cermin ke. Pergi duduk depan cermin, pergi tengok muka. Gamak-gamaknya orang tengok muka aku ni, orang lari ke, orang boleh okey. Kalau kata orang tengok aku, tak tahulah kot dia tengok nampak lawa, saya tak tahu. Dia kena pergi tanya orang. Carilah kawan-kawan, hang tengok muka aku tak jujur, aku minta aku bagi hang duit ni ke hang. Tu dia. Jadi kadang-kadang kena reti tu diri kita ni. Yang ni satu, biar bagi ada segak cantik, ada rupa lah. Dari sudut-sudut biar bagi ada rupa. Dan terakhir, bukan ia kerabat yang dekat. Hukum dia dalam Islam, dia kata makruh kita kahwin dengan adik-beradik yang terdekat, sepupu sepapat. Itu paling dekat lah tu. Sebab apa? Kadang-kadang dua pupu pun dia macam ni lah. Lagi duk bunyi pupu-pupu ni, eloknya tak payah, pergi cari lain. Satunya tak berkembang biak kita punya keturunan. Sebab apa? Duk main keturunan tu ya. Tapi kalau keturunan ni, keturunan yang ni semua keturunan ni, dia ni kahwin keturunan tu, dia ni kahwin keturunan ni, dia ni, maka berkembang keturunan. Maksudnya keluarga tu. Tetapi kalau duk main dalam tu ya lah. Bergaduh, jangan cerita saya bergaduh. Saya pun ada pengalaman, bukan saya lah, keluarga. Masa nak kahwin, dia tanya saya kata elok janganlah kot. Nak kahwin ni jenis bukan sepupu. Bapak dia sepupu, anak-anak dia jadi dua pupu. Dua pupu dah, tak pernah kenal-kenal pun. Kecil-kecil pun tak pernah berjumpa. Main besar-besar sikit dah nampak berkenal, berjumpa balik apa semua. Lalah sekali, macam mana ke kenal, kahwin. Saya kata jangan. Dia tanya saya kata janganlah, kalau boleh janganlah. Tak mau dengar juga. Akhirnya kahwin. Baru berapa lama kahwin tak ada lah, tak ada setahun ke apa, kahwin, cerai. Depa bercerai, depa saja tak apa tuan-tuan. Adik-beradik semua pecah belah dua. Hak yang sokong belah sana, hak sokong belah sini. Hak sokong belah A, hak sokong belah B, kata belah A silap. Habis adik-beradik retak dua. Kan jadi masalah. Ya, kalau boleh ni diajarkan kepada kita supaya kita berhati-hati dari sudut perkahwinan. Sikit lagi, kata Imam Al-Ghazali, perempuan beragama lagi salihah itu ialah asasnya pada membaikkan ihwal kehidupan. Maka ialah yang sayugianya sepatutnya diambil perhati, mencarinya, memilihnya,
kerana perempuan manakala lemah agamanya pada memelihara dirinya dan kehormatannya, nescaya memberi malu ia akan suaminya, dan jadi busuk dirinya di antara manusia, dan bimbang hatinya dengan cemburu, dan jadi susah dan kepicikan hal kehidupannya. Dia jadi serabut kepala otak dia, hal hidup dia dengan sebab yang demikian itu. Maka jika sekiranya perempuan itu sentiasa cemburu dan panas hati, ini pun masalah. Ada kadang-kadang laki yang kuat cemburu, ada bini yang kuat cemburu. Tapi biasanya cemburu tu dikaitkan lebih lagi kepada orang perempuan. Maka bagi orang perempuan yang cemburu ni, jangan buat main. Laki keluar kerja, dia tanya, tak mana? Tak mana? Keluar dah kerja, okey? Tak mana? Simpang tak mana? Mampu hal gitu. Kalau duduk ni highway, tak mana? Highway mana? Seberang kan atas jambatan, duduk atas jambatan. Tiba tengok kat tepi tu dia ada tulis nombor kilometer tak mana? Mampu dapat bini aku tu. Dia mau detail ni, tak mana? Kalau boleh batu tu nombor apa? Punya batu 4,893. Tu yang kena habaq tu. Mampu Petihu. Janganlah sampai lu gitu membebankan suami lu gitu dia. Maka jika sekiranya perempuan itu sentiasa cemburu dan panas hati, sampai nak pergi kuliah tak boleh, balik kuliah kan suami pergi duduk sembang-sembang ambil kat kawan-kawan, duduk kedai kopi ni kan, musim-musim bukan covid lah, duduk kena roti ke apa lebih kurang, baru nak balik rumah pukul 10 lebih, balik main duduk sat apa kata, tanya dia mula laki masuk pintu je satu macamnya, singa, rimau, baliklah macam bagoi ingat. Dia maki suami dia, laknat suami dia, kutuk maki suami dia, habis lah tuan-tuan. Nak buat macam mana? Maka jika sekiranya perempuan itu sentiasa cemburu dan panas hati, sentiasalah ia di dalam celaka dan bala. Dan jika pula sentiasa ia ancalkan, yakni mempermain-mainkan agama dan kehormatannya, dan dikata orang akan dia perempuan, dan dikata orang akan dia perempuan kurang panas hati dan sombong, maka apabila sifat perempuan itu ada seperti yang demikian itu, serta rupanya pun ada cantik, jadilah ia lebih besar dia punya bala yang ada padanya. Susah, muka lewa, agama tak ada, perangai macam setan, laknat laki lugu tu lugu ni, memberi bebanan kepada suami, tension, stres suami. Kerana susah pula, suami gantung diri. Ada kawan kita hamba Allah siap baru-baru ni sebulan yang telah lalu mati, bunuh diri. Ada bini 2 orang ke 3 orang, kata Allah bagi bebanan, akhirnya suami gantung diri. Allah sian lah. Tak tahulah pasal bini kau, pasal kerja kau, tapi dapat tahu maklumat pasal tak tahulah kan. Mudah-mudahan tak ada lah tekanan, tapi bila tekanan lalat tengok suami buat apa nak. Lepas itu kan dia jadi macam tu, suami pula tinggal segala dia punya masalah, semua anak bini nak kena settle. Allah lagi lah. Kerana susah pula atas suaminya menceraikannya, hendak deritakan hati perempuan bersifat yang demikian, tidak bersabarkan akan deritanya, nak buat naya kat kawan tu, nak lepas, sagi kesian kawan tu hidup terombang-ambing apa semua, tahanlah, jadilah seorang suami, duduklah, tapi duk kena maki, duk kena marah, duk agama tak ada, semayang dak, apa dak, dan hendak pula ditegah, dilarang daripada tabiatnya, tiada menurut ia, dan sayang hendak menceraikan, nak cerai pun sayang, nak pi biak pun nak lepas saja pun tak boleh kan. Jadi macam kesian kat dia, tapi biar kat dia makin hari makin menjadi-jadi. Ni pun ada, berhati-hatilah kita doa baik. Maka jadilah seperti orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ujarnya, ya Rasulullah, bahwasanya bagi hamba ada seorang isteri, tiada faedah suatu bagi suaminya. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ceraikan. Maka kata lelaki itu, hamba kasih akan dia. Sabdanya, jangan ceraikan akan dia. Tu dia. Bila dia habaq perangai gitu, Nabi kata cerai. Tapi Nabi, dia kata pula kan Nabi, dia kata dia tak sayang kau bini dia. Kalau tu jangan cerai. Terima je lah perangai dia. Kata Al-Imam Al-Ghazali, sebab pun Nabi tidak memberi ceraikan itu, takutkan suaminya menurut perempuannya
apabila ditalakkannya. Takut saya lagi bila dia duk sayang lagi, dia pergi cerai, pergi duk berekor cari balik perempuan tu, lepas tu pergi berzina pula dengan perempuan tu. Ya kan? Kalau gitu tu seorang tahan ni lah, buat macam mana? Maka boleh jadi binasa ia pula serta isterinya. Maka memikir Nabi lebih baik jangan diceraikannya supaya bertolak daripadanya susah hati. Sampai kata kepada Imam Al-Ghazali, kerana itulah bersungguh-sungguh Nabi menyuruh kahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Maka sabdanya, nikahlah seorang dengan seorang perempuan itu pada ghalibnya kerana hartanya, dan kerana segaknya, dan kerana kebangsaannya, dan kerana agamanya. Maka lazimkan berkahwin dengan perempuan yang mempunyai agama. Di sini dia kata, papa diri engkau apabila tiada menjunjung suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alayka bidzatid din taribat siadak. Maka hendaklah kamu pilih yang ada agama, nescaya kamu beruntung. Dan pada suatu hadis yang lain sabda Nabi, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha hurima jamaluha wa maluha wa man nakaha lidiniha razaqahu Allahu malaha wa jamalaha. Allah, bagusnya hadis ni, dengar elok. Apa Nabi kata? Barang siapa berkahwin dengan seorang perempuan kerana hartanya dan kerana kecantikannya, nescaya diharamkan cantiknya dan hartanya. Harta boleh habis, cantik lama mana? Lama mana Haji kahwin? Lah cantik. Lama mana biasanya? Haji, lama mana? Cantik boleh lama mana? Kata? Kalau kita kahwin dengan bini kita masa umur 20, baby face. Apa kata baby face muka macam apa? Macam anak patung macam anak patung Barbie kata. Oi, comel gila. Berapa lama? Agak-agak. Tuan-tuan tahu tak, setiap kali dia melahirkan anak, kolagen badan dia hilang, kalsium badan dia hilang, vitamin badan dia hilang, rambut gugur, gigi luruh, kulit kendor, mata kabuk. Tu dia. Dia main rukun-rukun tua. Mata kabuk, gigi berterabuk, kulit uban bercamuk, kulit kendor. Kalau lelaki landok. Tak tahu apa dia. Ni orang kata. Okay. Nabi kata kalau kita kahwin kerana cantik dan harta, satu hari nanti cantik dan harta tu akan hilang. Yakni boleh jadi tiada dikekalkan perempuan cantik di dalam tangannya, hilang cantik dengan sebab sakit atau umpamanya, dan tiada dapat ditumpang hartanya. Harta dia. Kita boleh tahu lagi harta dia Nabi kita. Dan barang siapa nikah akan seorang perempuan kerana agamanya, nescaya Tuhan beri rezeki kecantikan dengan sebab apa? Sihat, afiatnya, dan Tuhan beri dapat menumpang hartanya. Kalau dia ada harta sikit pun dia kongsi dengan suami, dia tak kedekut, dia tak berkira, sebab dia sayang suami dia tahu suami dia takkan buat benda yang tak elok. Dan dia walaupun dia tak cantik sangat rupa muka dia, tetapi perangai dia elok, hormat, kasih sayang, cakap lembut lembai dengan suami. Tak ada lah cakap macam nak pergi perang. Ni lelaki masuk, bang! Oh bang! Tu dah macam askar kan. Tak tahulah kot bini dia buat askar kan. Tapi saya tahu bini askar pun tak ada buat begitu kan. Dan telah bersabda Nabi SAW, la tunkihil mar'ata li jamaliha fala'alla jamalaha fala'alla jamalaha yurdiha wala limaliha fala'alla malaha yutghiha wankihil mar'ata lidiniha. Jangan engkau berkahwin dengan satu perempuan kerana cantiknya, maka barangkali cantiknya itu menerjunkan dia di dalam kebinasaan. Payah jaga. Kita tak ada orang nak mengendak bini lawa. Kita pergi kerja takkan nak bubur karen keliling rumah. Orang main duk mengendak pi mana orang duk tengok, jadi payah kita pun. Kita pun panas hati, orang duk tengok bini kita. Dan jangan kahwin akan dia kerana hartanya, maka barangkali hartanya itu menyesatkan akan dia. Dia rasa bangga dengan harta dia. Dan hendaklah nikah akan satu perempuan itu kerana agamanya. Yang ni saja nak bagi selamat. Sebab pun dipecut, disuruh oleh Nabi
dengan sungguhnya nikah dengan perempuan beragama, kerana perempuan yang beragama itulah jadi penolong agama. Dia semayang, dia gerak, lelaki dia pergi semayang, bang pukul 5 dah bang, 5:30 dah, pergi mandi semayang, pergi tahajud lebih kurang, wirid-wirid baca Quran sikit, pergi subuh di masjid, bini suruh. Siapa? Bini pun kaki semayang. Tapi kalau bini pun tak semayang, bini kita apa? Suruh pergi lah bang, oi, hari minggu, hari lain bang pergi kerja, oi, Sabtu Ahad jomlah tidur dulu lah bang, oi. Selamat. Melayarkanlah bahtera ke dalam jurang api neraka. Betul tak? Tapi kalau dia boleh jadi penolong kita, kita nak pergi buat benda-benda tak elok tu, salah bang, yang ni semua terlibat dengan judi lah apa bela apa, bini tolong bagi nasihat, oh bagus ya. Ya, bila benda-benda yang tak baik, tiba-tiba bawa balik makanan yang tak apa nak betul, bini ada agama, bini kata bang beli apa ni bang, oi, benda-benda ni semua ni duk viral, ada benda haram syubhat apa semua ni, ada unsur-unsur khinzir lugu tu lugu ni, lah bang usul bagi makan anak macam ni bang, oi. Dia bagi nasihat, bagus ya. Kalau tak ada agama dia kira Allah, oh yang ni tengah duk viral lah, bagus, telan habis ya, darah daging rosak. Adapun apabila tiada beragama, nescaya jadilah ia perempuan yang memberi bimbang daripada agama dan serabutkan hati. Habis itu buat macam mana? Bagilah, tak boleh main masjid, buat anak ramai bagi dengar Facebook, ada Facebook live, ada rakaman, ada kuliah, ada YouTube, ada ceramah-ceramah agama, buka bagi dengar selalu. Ni tak, balik-balik rumah duk tengok drama Korea, sat lagi drama, kerja dia tengok drama, duduk dengan handphone, mengaji tak, pahaman agama tak ada, makin hari makin duk kena tipu dengan setan. Habis masa dengan handphone, balik main laki pun dia tak pernah ambil kisah. Allahu Akbar. Dah, kita nak selamat macam mana kalau kita macam tu, kita punya didikan kita pun sendiri macam tu. InsyaAllah siri akan datang kita masih lagi panjang bab ni. Dia masih lagi masalah yang ke-45, perempuan berperangai elok itu bagaimana. Dia nak syarah satu-satu daripada 8 sifat tu kot gamak ya. Tu dia. Yang mana sepatutnya kahwin, yang mana tak sepatutnya kahwin dan sebagainya. Tak kira lah perempuan, kalau benda tu ada khusus untuk lelaki, macam mana dia kata mandul, tolak pergi yang tu satu. Kan? Tapi kena tengok tak, kadang-kadang lelaki pun isteri kena tengok, sebab mandul bukan kira tang perempuan, kadang-kadang tang lelaki pun ada, tengok dia punya sejarah keturunan. Tapi kalau mandul juga nak buat macam mana, tak ada rezeki, faham tak? Yang tu kita kena usaha berubat lagu tu lagu ni, tak ada rezeki, nak buat macam mana. Tapi tak boleh putus asa untuk nak berubat, selagi ada ubat usaha. Cuma kalau dah tahu dia ni pun memang jenis keturunan macam ni, ataupun tahu kata dia sakit, dia pun abang dia dulu accident teruk, kemungkinan doktor pun abang kalau kahwin tak boleh ada anak, maka carilah pasangan yang bukan ada penyakit macam tu, supaya semua orang kahwin, semua orang ada anak. Saya ingat dalam dunia hanya mungkin segelintir 99.9999% nak abang kata betapa sikitnya manusia yang hidup atas dunia yang bila dia kahwin dia tak mau kepada anak, tapi lain pada tu semua orang mau anak. Masih banyak, jumpa lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita sampaikan pada hari ini boleh diambil manfaat. Jumpa lagi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.